Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu li'atikaf sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam pengajian tafsir kita pada malam ni. Sebelum ini kita telah bincangkan dalam 3 siri yang lalu mengenai dengan suratul Mulk, daripada awal sehingga ke akhir, kerana paling kurang tuan-tuan dan juga puan-puan dapat menghayati, walaupun bukan satu kalimah, tetapi tuan-tuan dan juga puan-puan setiap malam selepas imam sembahyang isyak, tuan-tuan dan juga puan-puan akan membaca suratul Mulk secara berjemaah, dan paling kurang dapatlah sedikit menghayati secepis ataupun beberapa potongan ayat yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi alhamdulillah, malam ni saya nak mengajak tuan-tuan dan juga puan-puan sama-sama untuk kita sama tadabbur dalam suratul Sajadah. Dalam suratul Sajadah ini juga antara ayat ataupun surah pilihan yang menjadi pilihan tuan-tuan dan juga tuan imam setiap kali hari Jumaat. Setiap kali hari Jumaat, dan kita akan bacakan apa kelebihan suratul Sajadah sebelum kita masuk dalam tafsir suratul Sajadah. Suratul Sajadah ni, untuk pengetahuan tuan-tuan juga puan-puan, adalah daripada juzuk yang ke-21 selepas suratul Luqman, sebelum suratul Ahzab. Suratul Sajadah adalah surah Makkiyah, mempunyai 30 ayat, sama seperti mana suratul Mulk mempunyai 30 ayat juga. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, itu dipanggil sebagai surah Makkiyah. Walaupun turun di Madinah, tetap dipanggil Makkiyah. Di antara tanda-tanda surah Makkiyah, antara tanda yang paling mudah, banyak tanda-tanda je. Antara tanda yang paling mudah, bila mana dimulakan dengan huruf hijaiyah, seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin, taha. Semua huruf-huruf hijaiyah ini bila berada di awal surah itu sebagai petanda, itulah surah Makkiyah. Dinamakan surah Sajadah. Sebab apa dinamakan surah Sajadah? Kerana di dalam surah ini Allah Ta'ala sifatkan orang-orang beriman yang mana mereka sujud kepada Allah Ta'ala, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala ketika mana mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu kita setiap pagi Jumaat baca surah Sajadah dan kita akan sujud. Sebab itu menggambarkan sifat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu dalam suratul Sajadah ini dalam ayat ke-15 dan menyifatkan orang-orang beriman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang beriman terhadap ayat-ayat kami, alladzina idza dzukiru biha, orang yang mana apabila disebutkan kepada mereka ayat-ayat Allah, disebutkan kepada mereka, kharru sujada, mereka sungkur sujud kepada Allah, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa hum la yastakbirun, mereka tidak takabur, tidak besar diri, tidak sombong. Ini sifat orang-orang beriman. Sebab itu dinamakan surah Sajadah, kerana dalam surah ini ada disifatkan sifat orang-orang yang beriman, iaitu sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Abu Hurairah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajr yawm al-jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra dalam bahasa Arab, kana selepas itu adalah present tense, fi'il mudhari', bil itu dipanggil sebagai madhi istimrari dalam term nahwu, dipanggil madhi istimrari yang bermaksud selalu ataupun kerap. Terjemah dan Nabi SAW selalu membaca dalam sembahyang fajar. Fajar ini adalah sembahyang fardu subuh. Fajar sembahyang subuh. Pada pagi Jumaat Nabi akan membaca Alif Lam Tanzil dan juga Hal Ata 'alal Insan, surah Sejadah dan juga Hal Ata 'alal Insan. Tapi bergantung kepada masjid surau lah. Kerana subuh masuk lambat, mungkin sesebuah surau ataupun masjid mungkin ramai yang nak pergi kerja awal, takut tersesat dalam jam. Jadi imam boleh pendekkan, sama ada baca Alif Lam Sejadah dan juga baca Hal Ata juga, tapi tak habis, boleh juga. Itu lebih baik lah daripada Hal Ata dengan surah yang lain. Ataupun Hal Ata potong sampai 3, rakaat yang pertama dan rakaat bangun daripada sujud sejadah, kemudian rakaat ketiga semua surah sejadah. Itu boleh, tapi tak afdal lah, tak sunat. Yang sunat paling kurang pun surah Al-Insan ambil lah walaupun separuh, kalau nak cepat. Yang terbaik baca habis lah, tapi dengan bacaan yang sedikit laju dan juga menjaga hukum-hukum tajwid. Ini dipanggil sebagai bacaan tajwid. Selalunya imam-imam baca ni lah. Ada satu surau saya pergi, semata-mata untuk menjaga sejadah pagi Jumaat ini, walaupun dia sunat, imam baca juga walaupun lintang bukang. Last kali saya jadi makmum di belakang ni, saya tak faham apa imam baca. Surah Sejadah saya tak faham apa yang imam baca. Yang pendek dia panjangkan, yang panjang dipendekkan, yang dengung tak ada dengung, habis bertukar habis, semata-mata untuk mengejar perkara yang sunat. Dia telah melakukan perkara yang haram. Dan surau ni surau yang tepi laluan, tepi jalan, makna orang selalu singgah. Semua subuh orang tak singgah lah, tapi kalau semayang biasa orang singgah. Tapi malangnya imamnya baca terlampau laju dan tak jaga hukum tajwid dan tak tahu apa benda. Saya dengar tak faham keseluruhannya. Ini menunjukkan sebahagian di kalangan kita lebih mengutamakan perkara yang sunat. Sebenarnya semayang subuh ni Nabi buat, boleh dikatakan setiap pagi Jumaat, tapi taklah menjadi satu kewajipan. Sebahagian tempat imam terlupa je pagi Jumaat, terutama pada bulan puasa. Bulan puasa ni imam tak ingat hari Jumaat, sebab selalu imam ingat malam tu baca Yasin, esok Jumaat. Pada bulan puasa sepanjang malam tarawih tak ada Yasin, jadi dia tak ingat. Bila tak ingat tu riuh satu surau, imam tak buat sujud sejadah. Sebenarnya perkara ni adalah sunat. Jangan terlampau mengejar perkara yang sunat, sedangkan menjaga bacaan hukum, bacaan Quran secara bertajwid itu adalah hukumnya fardu ain, wajib. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra alif lam tanzil wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehingga Nabi akan membaca dua surah, suratul Mulk dan juga suratul Sejadah. Dua surah ni. Apa kesinambungan surah ni dengan surah sebelum ni? Sebelum daripada surah Sejadah dipanggil suratul Luqman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang surah Sejadah dan juga surah sebelum surah Sejadah, suratul Luqman. Surah Luqman ini dia merangkumi ada dua poin utama yang penting, iaitu dia menceritakan mengenai dengan dalil-dalil tauhid dalam suratul Luqman. Wa huwa al-aslul awwal lil aqidah, itu adalah asas utama
iaitu asas utama bagi akidah, dalil-dalil ketuhanan. Selepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Luqman juga poin yang kedua yang penting, iaitu al-hashr wal ma'ad, iaitu hari kebangkitan. Dan Allah Ta'ala tutup suratul Luqman dengan dua perkara ini. Dengan apa? Dengan dalil tauhid, dalil keesaan Allah, dan juga mengenai dengan hari kebangkitan. Dan Allah Ta'ala mulakan surah Sajadah ini, iaitu poin yang ketiga, seolah-olah sambung. Apa dia? Iaitu ar-risalah, ataupun dipanggil nubuwah, iaitu kenabian. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang pertama dan juga kedua, Alif Lam Mim, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah nak bagi tahu suratul Luqman dan juga surah As-Sajadah, gabungan, kita compilekan dua surah ini menceritakan 3 poin utama, iaitu akidah, dalil tauhid, dan juga mengenai dengan yang keduanya hari kebangkitan, dan yang ketiganya permulaan suratul Sajadah, iaitu ar-risalah ataupun an-nubuwah, kenabian. Seperti itulah tu'addu ba'du ayat hadhihi surah syarhan wa tafsiran, dianggap sebahagian ayat-ayat dalam surah Sajadah ini sebagai mensyarahkan, menghuraikan pada surah yang lalu, iaitu suratul Luqman. Sebab itu ada kaitan surah Luqman dengan surah Sajadah. InsyaAllah selepas habis surah Sajadah, kalau ada masa, kita akan baca suratul Luqman. Tuan-tuan lihat, dalam surah Sajadah ini ada disebutkan ayat thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Pada ayat yang kelima surah Sajadah, ayat ini sebenarnya mensyarahkan, menghuraikan pada firman Allah Ta'ala mengenai mafatihul ghaib, perkara-perkara ghaib dalam suratul Luqman, ayat yang terakhir, ayat ke-24 suratul Luqman. Allah Ta'ala menyatakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan hari kiamat. Dalam suratul Luqman ayat terakhir, ayat 24, menceritakan hari kiamat pengetahuannya hanya di sisi Allah. Dalam suratul Sajadah seolah-olah menghuraikan apa dia? Nak menggambarkan hari kiamat itu ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun, kadarnya 1000 tahun daripada hari yang kamu hitung. Alf sanah ni ulama kata memang alfa tu maksud 1000, tapi sebahagian ulama menafsirkan al-fasanah bermaksud satu jangka masa yang panjang yang tidak ada penghujungnya. Kemudian perkara yang kedua, suratul Sajadah menghuraikan suratul Luqman ayat terakhir, ayat 24 tadi. Pada ayat apa sambungan dia? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Di sisi Allah lah pengetahuan turunnya hujan. Hujan turun, Allah Ta'ala saja tahu. Walaupun kita ada jabatan meteorologi, itu kita panggil antara, sebab itu dipanggil sebagai ramalan. Ramalan kaji cuaca. Bila sebut ramalan atas ilmu yang manusia ada, kemungkinan itulah yang tepat. Tapi pengetahuan yang hakiki hanya Allah Ta'ala. Dia boleh ubah. Sepatutnya hujan tapi tak hujan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Dalam ayat suratul Sajadah menghuraikan ayat wa yunazzilul ghais, menurunkan hujan, iaitu Allah Taala menceritakan pada ayat ke-27, awalam yarau anna nasuqul maa'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'a
Tidakkah mereka melihat bahawasanya kami datangkan hujan air hujan ke bumi yang tandusnya tak ada tumbuh-tumbuhan, kami turunkan hujan sehingga hidup balik tumbuh-tumbuhan yang telah mati. Dalam suratul Luqman ayat 24 dinyatakan tak secara detail apa dia, wa ya'lamu ma fil arham, di sisi Allah lah pengetahuan apa yang ada dalam rahim, dalam perut wanita, baby lelaki ke perempuan. Tetapi dalam surah As-Sajdah menghuraikan secara lebih terperinci sikit, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, Allah lah yang memperelokkan setiap sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitu di dalam perut wanita, iaitu baby ataupun bayi, janin. Walaupun kita ada mesin scan, mesin pada jenis dia, ada 3D, 4D dan sebagainya, cuma itu antara ilmu yang manusia je lah. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kerana selalunya mengikut ilmu yang manusia ada, mesin scan yang manusia ada, bila bayi lelaki selalunya bayi lelaki dia tak akan tersalah selalunya. Sebab bila dia scan, dia akan nampak kemaluan lelaki-lelaki, dia akan nampak. Cuma bila mana baby itu perempuan, kemungkinan dia lelaki sebab dia sembunyikan. Alat sulit dia sembunyikan sebab scan. Jadi bila mana dia lelaki, selalunya confirm lelaki-lelaki. Kalau perempuan boleh kata 80%, 90% confirm lah perempuan. Tapi kadang-kadang dia selitkan, dia kepitkan kemaluan. Kemudian pada ayat dalam surah As-Sajdah menghuraikan dalam suratul Luqman yang tidak diceritakan secara detail pada ayat 24, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, iaitu kamu tak tahu apa yang kamu akan buat pada keesokan hari. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, apa yang kita dapat pada keesokan hari. Itu semua pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sajdah menghuraikan pada ayat yang kelima, yudabbirul amra minas samai ilal ard, Allah Ta'ala mentadbir setiap urusan daripada langit ke bumi. Semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya Allah Ta'ala tadbir, Allah Ta'ala uruskan, seolah-olah menghuraikan ayat dalam suratul Luqman yang menyatakan esok kamu tak tahu apa yang kamu nak buat, menunjukkan Allah Ta'ala yang tadbir, yang susun kehidupan manusia keseluruhan, kehidupan makhluknya keseluruhannya. Kemudian yang terakhir pada ayat 24 suratul Luqman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kamu tak tahu di bumi mana yang kamu akan mati. Walaupun kamu duduk di Malaysia yang lama daripada kecil sampai ke tua, tapi tak tahu kemungkinan kamu pergi Mekah, kamu meninggal di sana. Kamu pergi menziarahi anak kamu belajar di overseas, kamu meninggal di sana. Dalam suratul Sajdah pada ayat ke-10, 11 menghuraikan ayat, menjelaskan ayat yang menyatakan kamu tak tahu di bumi mana yang kamu akan mati. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qalu a idza dhalalna, orang kafir kata apabila kami dah hilang di permukaan dunia ni, kami dah tak ada, dah mati dah, a inna la fi khalqin jadid, benarkah kami akan jadi satu makhluk yang baru, yang mana diciptakan baru. Jadi Allah Ta'ala kata qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, malaikat maut yang akan mematikan kamu, kerana tugas dia itu yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu.
kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah menghuraikan pada ayat suratul Luqman, kamu tak tahu di bumi mana kamu mati, tapi di akhirnya kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kamu mati sama ada di lautan, di sungai, di daratan, semuanya kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan surah ini seperti mana perbincangan dalam surah-surah Makkiyah. Bila sebut tentang surah Makkiyah, perbincangannya tak ada hukum hakam. Surah Makkiyah bukan membincang tentang hukum hakam. Dia lebih menceritakan tentang isbat usul al-i'tiqad, iaitu mensabitkan usul i'tiqad, kepercayaan. Sebab itu dalam surah Makkiyah, terutama dalam surah As-Sajdah ini, kita akan membincangkan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab Rasul, dan juga hari kebangkitan. Mihwarul kalam, topik perbincangan mensabitkan kehidupan selepas kematian, itu antara topik utama, kerana untuk menyangkal dakwaan orang-orang kafir, orang musyrikin yang mendakwa mereka tak percaya adanya hari kebangkitan selepas daripada kematian. Surah ini, Sajdah, dimulai dengan Quranul Karim. Pengakuan daripada Allah menyatakan Quran ini tidak ada walaupun serendah-rendah keraguan. Tidak ada. Itulah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW, dan sekaligus mengisbatkan risalah kenabian Nabi dan membatalkan dakwaan orang-orang musyrikin, iaitu mereka kata Nabi ini mereka-reka Al-Quran, dan Nabi ini menerangkan annahu lam ya'tihim rasulun misluhu qablahu. Dia bawa datang satu benda yang baru, yang Rasul sebelum tak pernah bawa datang benda ni. Kemudian dalam surah ini menceritakan tentang dalil ketauhidan, dalil tauhid, mentauhidkan, mengesakan Allah Ta'ala, dalil kekuasaan Allah Ta'ala, iaitu bagaimana Allah Ta'ala takbir dunia ini. Dan Allah diceritakan juga dalam suratul Sajdah ini, Allah Ta'ala menciptakan manusia, iaitu berperingkat-peringkat daripada air mani, bertukar dari darah, daging, dan akhirnya keluar menjadi manusia yang sempurna. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang kebangkitan selepas kematian, dan pada hari kamu dibangkitkan, itu hari akhirat, bilangan harinya tak sama seperti dunia. Dengan uslub ataupun dengan struktur ayatnya agak keras, kerana menyangkal keingkaran orang-orang kafir yang tidak percaya adanya kehidupan selepas kematian. Kemudian surah ini juga mensifatkan tentang situasi keadaan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Dan tak dilupakan juga Allah Ta'ala selepas daripada itu, Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, apa yang mereka dapat? Kehinaan. Orang-orang beriman, mereka akan diceritakan dalam surah As-Sajdah, orang-orang beriman ini ketaatan kepada Allah siang dan juga malam tidak memisahkan mereka di kehidupan dunia. Tak kiralah di mana mereka berada, tetap mereka akan ingat kepada Allah, sembahyang kepada Allah Ta'ala siang dan juga malam. Wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut, mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Mereka infakkan harta mereka untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka ganjaran yang sangat besar di akhirat nanti. Dan surah Sajdah ini ditutupi dengan menceritakan dua puak, orang beriman, orang kafir, natijahnya tak sama. Balasan orang kafir tak sama dengan balasan orang beriman. Kemudian disudahi suratul Sajdah yang akhir sekali, ditutup surah Sajdah seperti mana pada permulaan surah Sajdah, iaitu menyebut tentang risalah kenabian.
wa abanat al-hadaf min inzal at-Taurah. Cuma di akhir surah Sajadah ini dia menjelaskan tentang objektif penurunan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kerana turunnya Taurat memberi hidayat kepada Bani Israel, tambihan ala wajhi syabah baina risalati Muhammad wa risalati Musa alaihi salatu wassalam, iaitu nak sekaligus memberi peringatan kepada kita, iaitu ada sedikit kesamaan. Turunnya Quran memberi hidayat kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Turunnya Taurat memberi petunjuk hidayah kepada Bani Israel. Kemudian surah ini juga di akhir, selepas menceritakan kisah penurunan Taurat, Allah Ta'ala, surah ini menceritakan tauhid, kekuasaan Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala mendirikan bukti-bukti yang jelas bagaimana umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas keingkaran yang mereka pernah lakukan. Kesimpulannya, iaitu surah ini kandungannya lebih kepada akidah, tauhid, risalah dan juga hari kebangkitan. Itu adalah secara simpelnya lah untuk ayat-ayat Makkiyah, lebih kepada akhlak, lebih kepada akidah, kepercayaan. Sebab itu ayat mereka dalam ayat-ayat Makkiyah agak keras, agak sentak sikit berbanding dengan ayat-ayat Madaniyah. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalam hukum tajwid, lam tu dibaca 6 harakat lah. Kemudian lam nak pindah ke mim, dengung 2 harakat. Mim itu 6 harakat. Cuma bila mana kita baca dalam menjadi imam pagi Jumaat, 6 harakat juga, cuma dalam harakat yang laju. Dia tuan-tuan tak sama harakat yang bacaan lambat, harakat yang bacaan laju, tetap 6 harakat. Cuma lenggok bacaan laju ataupun tidak, itu juga memainkan satu peranan yang penting. Sebab itu dalam pembacaan Quran dia ada bacaan tartil, ada bacaan tahqiq paling lambat, bacaan tadwir yang sedang-sedang seperti imam baca dalam solat, dan bacaan hadar yang laju, tapi berserta menjaga hukum tajwid untuk orang yang hafazan Al-Quran. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan Quran tidak ada syak padanya. Quran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Am yaqulu naftarah. Terus Allah Ta'ala berpindah mengenai dengan am yaqulu naftarah. Mereka orang kafir ini, mereka berkata iftarah, Nabi yang menciptakan Quran, mereka reka Quran. Bal, sebenarnya huwal haqq, Quran adalah satu kebenaran daripada Tuhan kamu, litunzira qauman ma atahum, supaya kamu wahai Muhammad memberi peringatan kepada mana-mana kaum yang telah datang kepada mereka, min nadhirin, daripada orang pemberi peringatan itu Rasul, min qablik, sebelum daripada kamu wahai Muhammad, la'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kita lihat surah ini bermula dengan huruf alif lam mim. Seperti mana saya beritahu tadi, itu adalah ayat Makkiyah, dan terus menyangkal dakwaan orang musyrikin yang mana yang ingkar, yang menyatakan Nabi yang reka sendiri Quran. Sebenarnya bukan Nabi. Nabi tak buat Quran. Allah Ta'ala yang menciptakan Al-Quran. Bila mana mereka kata Nabi yang buat Quran, seolah-olah mereka tak nak percaya apa yang Nabi buat. Jadi mereka ingkar kepada risalah Nabi. Quran ini tidak syak lagi sebenarnya. Dia adalah penurunan daripada Allah Ta'ala dalam hati Nabi. Dia bukan sihir, bukan syair, bukan sajak, dan juga bukan kita panggil meter daripada seperti mana tukang nujum selalu baca. Sebab tu pernah satu kali orang-orang kafir Quraisy bermesyuarat, meeting sesama mereka, meeting yang tergempak lah. Bagaimana kita nak sekat Nabi ni? Nak sekat Nabi. Kita kata Nabi gila. Nabi gila.
orang tak akan percaya. Sebab apa perkataan yang Nabi sebut ini Al-Quran, orang gila tak boleh sebut macam tu. Walaupun sastrawan yang gila, dia tak boleh sebut macam yang Nabi bacakan, seperti mana Nabi bacakan Quran. Kemudian mereka kata, kita kata Nabi ni seorang tukang nujum, dia baca mertera-mertera. Bukan juga, sebab mertera bacaan dia lain. Kemudian kita nak kata Nabi tu tukang sihir. Bukan juga. Last sekali, seorang lelaki yang senior lah, saya lupa nama dia siapa. Nama dia masyhur. Dia antara sastrawan Arab, orang senior. Dia kata, aku nampak tak ada apa-apa jawapan yang terbaik melainkan satu jawapan yang aku nampak. Kita katakan Nabi adalah tukang sihir. Itu yang walaupun tak tepat, tapi itu hampir kepada tepat. Sebab apa? Dengan dakwah Nabi lah, bacaan Quran Nabi lah, suami isteri akan terpisah. Isterinya Islam, suaminya kafir, atau suaminya Islam, isterinya kafir, terpaksa pisah. Jadi itulah caranya kita kata Nabi menggunakan sihir. Walaupun itu ayat Quran, itu yang paling dekat pun. Dan tak ada nak kata Nabi gila pun orang takkan percaya. Sebab itu bukan orang gila. Orang gila takkan baca ayat-ayat Quran yang sebegitu tinggi bahasanya. Kemudian Allah Ta'ala menyangkal perkataan mereka, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fayyatumla alaihi bukratan wa asila. Dalam ayat kedua ni seolah-olah nak bagi tahu Quran ini turun daripada Allah, sekaligus menyangkalkan suratul Furqan ayat yang kelima. Wa qalu, mereka berkata, asatirul awwalin iktatabaha. Nabi sebenarnya tulis dongengan-dongengan yang terdahulu kumpulkan dalam Quran ini. Kemudian dia kata wahyu daripada Allah. Fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Ditulis pagi petang, cerita-cerita dongeng dalam Quran ini. Am yaqulu naftarah bal innahum yaqulun zawran wa buhtanan. Mereka kata ini semua palsu, isi-isi Quran ini semua palsu, tidak berguna kepada kami. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan bal huwal haq. Sebenarnya Quran ini benar, memberi peringatan kepada kamu, wahai orang-orang Quraisy. Mudah-mudahan kamu akan mendapat petunjuk. Ini mengisbatkan kenabian Nabi dan jelas kebenaran Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu dalam Quran, dalam surah Al-Furqan ayat yang keempat, wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Tiadalah ini melainkan, orang kafir kata pun, tak adalah ini Quran ini melainkan ifkun, satu rekaan yang Nabi adakan. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, sebenarnya orang lain bantu dia. Kalau kita buat tesis PhD ataupun master, mungkin orang lain boleh buat kan, kita bayar duit. Tapi kita kena tahu jugalah apa benda yang dia tulis, kerana mereka ada riba dan sebagainya. Tapi dalam masalah Quran ini, mereka kata Nabi minta bantuan daripada orang lain supaya siapkan kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian kita lihat pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat sehingga ayat ke-9, menceritakan tentang tauhid, dalil tauhid dan juga dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan juga bumi dan apa yang di antara langit dan juga bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy,
tidak ada bagi kamu selain daripada Allah mana-mana wali penolong, wala syafi', tidak ada yang pemberi syafaat. Afala tatazakkarun, tidakkah kamu ingat, tidakkah kamu ingat perkara ini? Kita lihat apa munasabah ayat ke-4 dengan ayat sebelum ini. Ayat sebelum ini, selepas mana Allah Ta'ala telah mensabitkan tentang benarnya risalah Nabi, Allah Ta'ala sebut apa yang wajib ke atas Nabi, iaitu dakwah kepada Tauhid. Dan Allah Ta'ala membekalkan kepada Nabi perkara yang Nabi berhajat kepadanya, iaitu iqamatul adillah, mendirikan dalil, bukti di atas dakwaan Nabi. Sebab Nabi kata sembahlah Allah, tauhidlah Allah. Apa dalilnya? Sebab apa kamu suruh kami sembah Allah? Apa bukti yang kamu kata dakwaan kamu benar? Itulah dia dalilnya pada ayat yang keempat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu, ciptaan langit dan juga bumi, dan apa yang di antara langit dan juga bumi, tidak ada yang diciptakan sebelum daripada ini seperti itu. Semua dalam tempoh 6 hari. 6 hari ini, walaupun pada ketika itu tidak ada lagi siang dan juga malam, tapi dinisbahkan hari-hari dunia seolah-olah 6 hari lah. Hasanul Basri telah berkata, min ayyamid dunya, 6 hari bermaksud 6 hari di kehidupan dunia. Kalau Allah Ta'ala nak sekali mata pun boleh cipta, tak perlu tunggu langit bumi sampai 6 hari baru siap. Sekali mata pun boleh. Tetapi ada satu poin yang penting dalam ayat ini. Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita at-ta'anni fil umur, iaitu jangan tergesa-gesa dalam sesuatu perkara. Maknanya sesuatu perkara nak belajar, belajar betul-betul, jangan celup-celup. Tuan-tuan kalau nak sampaikan dakwah anak isteri, dengar apa ustaz cakap betul-betul. Dengar ceramah kuliah 5 minit, sampai kat isteri sampai setengah jam, tak tahu apa benda yang digoreng kepada isteri dia. Jadi sebab itu perkara yang kita nak, jangan tergesa-gesa, jangan terlampau cepat. Jangan terlampau cepat dalam menjustifikasikan sesuatu. Siasat dulu perlahan-lahan, sehingga Nabi tegur orang yang semayang pun jangan. Nabi kata apa? Wa'tuha bisakinah, datanglah berjemaah secara tenang. Jangan datang berjemaah dalam keadaan kamu berlari sampai termengah-mengah nak masuk saf. Sampai sahabat Nabi namanya Abu Bakar, dalam riwayat Imam Bukhari, pernah datang ke masjid Nabi, Allahu Akbar, Nabi rukuk, dia masuk masjid terus rukuk, tak masuk saf lagi terus rukuk, sebab tergesa-gesa sangat. Nabi kata apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambahkan ketamakan kamu dalam kebaikan, iaitu kamu nak sangat pahala jemaah. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kebaikan kepada kamu, tetapi jangan kamu buat lagi lepas ni. Tunggu masuk saf dulu baru semayang, baru start semayang. Jangan dah rukuk daripada belakang, rukuk kemudian mengesot pergi ke depan masuk saf, semata-mata untuk mendapat rakaat bersama dengan imam. Thumma istawa 'ala al-'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy. Ini istiwa ni yang layak bagi Allah lah. Sebab kita tahu arasy ini adalah antara makhluk yang paling besar, adalah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma bagaimana arasy, bagaimana istiwa itu kita tak boleh samakan dengan manusia. Bagaimana Allah Ta'ala bersemayam, beristiwa di atas arasy, wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Kita tak boleh nak samakan. Yang penting Allah Ta'ala istiwa di atas arasy, tidak ada tempat dan tidak ada masa. Yang masa tempat ni makhluk. Untuk Allah tak ada tempat, tak ada masa. La tudrikuhul absar idraka ihatata wa shumul wa huwa yudrikul absar. Kita tak dapat nak gapai apa yang maksud pada ayat ini, tetapi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat ini dan apa yang yudrikul absar. Allah Ta'ala tahu semua perbuatan-perbuatan kita. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah, daripada mana-mana wali penolong, wala syafi', dan juga mana-mana pemberi syafaat. Ini menunjukkan kepada orang kafir, bila azab turun kepada kamu, tak ada siapa yang dapat bantu kamu.
Dan tak ada siapa yang dapat recommend kamu untuk lepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, afala tatadzakkarun, kamu tak ambil peringatan juga. Maka kamu berimanlah kepada Allah Taala, jangan syirikkan Allah. Jangan syirikkan Allah dengan makhluk yang lain. Dalam ayat ini nak memberitahu, nak mendorong manusia berimanlah kepada Allah. Wahai orang kafir, sembah Allah Taala saja, minta pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan, kerana kebaikan, mudarat semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Allah Ta'ala mentadbir urusan daripada langit ke bumi, kemudian urusan tersebut naik kepada Allah pada satu hari yang mana kadarnya hari tersebut alfasanah, 1000 tahun yang kamu hitung. Okey. Sekarang yudabbirul amra, Allah Taala mentadbir urusan dunia keseluruhannya. Tak kira dunia sama ada makhluk di langit, makhluk di bumi, semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yas'adu ilaihi atharul amr, kesan daripada perintah Allah akan naik balik kepada Allah melalui perantaraan malaikat. Setiap ketaatan kita yang kita buat di dunia ni, malaikat ada shift bagi, shift petang, shift malam, shift bagi, shift malam. Yang pagi akan naik bila dah waktu malam, yang malam turun waktu maghrib. Kemudian subuh nanti, malam pula akan naik, yang pagi malaikat bagi akan turun. Mereka akan persembahkan kepada Allah amalan-amalan yang kita lakukan. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Setiap perkara yang terhasil di dunia ni, tak kira kecil ke besar, semuanya akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum, diberi ganjaran, balasan di hari akhirat nanti. Dalam bahasa Arab, alf ini dalam bahasa Arab maksud 1000, tapi dalam ayat ini maksudnya zaman, masa yang begitu panjang yang tidak berkesudahan, yang tak dapat dihitung oleh nombor. Kalkulator tu nombor dah habis, tak ada penghujung. Dalam tempat yang lain Allah Taala sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di akhirat nanti satu hari katanya 50,000 tahun. Satu hari dunia bersama dengan 50,000 tahun. Dalam surah Al-Ma'arij juzuk 29 ayat yang keempat. Imam Al-Qurtubi kata apa dalam menafsirkan ayat ini? Dia kata Allah Ta'ala menjadikan orang tersebut dalam kesusahan. Ke atas siapa ni? Kata orang kafir. Dia jadi susah, seolah-olah seperti 50,000 tahun. Satu hari seperti 50,000 tahun, sebab terlampau sempit dan juga gelisah. Sebab orang Arab ini, dia akan sifatkan ayyamil makruh, hari yang tidak disukai ini, dengan betul, dengan satu tempoh, satu jangka masa yang sangat panjang. Kalau hari yang gembira pula rasa macam singkat sangat. Sebab itu bila mana seseorang dalam, contohnya tuan-tuan tak tahu baca Quran, kuliah maghrib kita buat kelas Quran, saya paksa seorang-seorang baca depan. Yang tak biasa baca Quran ni, bukan kata baca beramai-ramai, baca seorang pun merangkak-rangkak, tambah baca ramai dengan rasa takut, seram, semua ada. Jadi rasa walaupun baca Qurannya seminit je, satu ayat je, tapi rasa macam 5 jam baca depan ustaz. Jadi nak menggambarkan di akhirat nanti hari begitu sukar, begitu sulit, satu hari itu seolah-olah disamakan dengan 50,000 tahun. 50,000 tahun. Ayat berikutnya, zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang mentadbir urusan ini iaitu Allah Ta'ala. Dia mengetahui alimul ghaib, perkara yang ghaib, yang tak dapat dilihat oleh mata, wasyahadah, perkara yang dapat dilihat oleh mata, al-azizur rahim, iaitu Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha mengasihani.
Selepas mana Allah Ta'ala telah mensabitkan keesaan Allah, iaitu cipta langit dan juga bumi, dan juga Allah Ta'ala sebutkan juga dalil-dalil yang menunjukkan ke atas ciptaan jiwa manusia, diri manusia. Sebelum ini Allah Ta'ala dah ceritakan dah siapa ciptakan langit, bumi. Itulah dalil-dalil menunjukkan kekuasaan, keesaan Allah. Sekarang ini dalil yang kedua yang menunjukkan kekuasaan, keesaan Allah, diri kamu sendiri. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Ta'ala lah yang memperelokkan setiap sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. Wa bada'a khalqal insan. Allah Ta'ala memulakan ciptaan manusia daripada tanah liat. Daripada apa? Tanah liat, iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan daripada tanah yang dicampur air dan tanah dan diuli menjadi manusia. Manusia ini kalau kita lihat terjadinya manusia, kekalnya manusia, kehidupan kekal hidupnya manusia ini adalah di atas tanah. Al-mani nasyi'un minal ghazal. Tuan-tuan lihat bagaimana ulama menceritakan air mani ini sebenarnya daripada makanan. Apa yang kita makan, dia akan mencerna, akan menjadi air mani. Dan makanan tersebut sama ada haiwan, makanan yang kita makan tak kiralah daripada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Setiap haiwan, setiap tumbuh-tumbuhan, mereka ini akan berada di mana? Di atas tanah. Sebab itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang diciptakan daripada tanah, kerana tanahlah tempat pergantungan kita semua. Kalau tak ada tanah, kita tak boleh hidup. Sebab tumbuh-tumbuhan, sayur-sayur yang kita makan semua daripada tanah. Nasi yang kita makan asal daripada tanah, tumbuh di atas tanah. Dia tak tumbuh di atas simen. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan zuriat manusia ni bertanasul, iaitu berketurunan. Bila bercampurnya air mani lelaki dan juga perempuan, iaitu bila bercantumnya telur dengan air mani, dengan sperm laki-laki, maka pada ketika itu sperm dengan telur bercantum, maka akan membentuk al-insani, iaitu akan bakal menjadi seorang manusia. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah Ta'ala sama ratakan, elokkan ciptaan dia. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan roh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Semua komplit Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala tiupkan roh min amrillah. Itu semua, roh semua adalah urusan Allah Ta'ala yang manusia tak tahu hakikatnya. Bila sebut roh, mana manusia boleh bergerak dan makin membesar. Wa an'ama alaikum bil hawas. Allah Ta'ala juga beri kepada kamu rupa panca indera. Tujuan dia untuk apa? Untuk kamu mengetahui. Bila ada panca indera, ada telinga boleh dengar, ada mata boleh lihat, ada akal boleh berfikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kamu telinga, pendengaran, boleh dengar suara, penglihatan, boleh melihat benda-benda yang ada di hadapan kamu, akal, kamu boleh berfikir untuk bezakan yang baik, yang hak, yang batil. Seperti itulah perkembangan kita panggil atwarul insan, iaitu peringkat-peringkat kehidupan manusia ini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dalam ayat yang kita bincangkan ini, kerana apa diletakkan perkataan dalam ayat ini? Kita lihat wa ja'ala lakumus sam'a. Sam'a ini adalah satu pendengaran, atau dipanggil sebagai ismul masdar dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris dipanggil noun, kata nama, pendengaran, tapi diletakkan singular. Al-absar plural, penglihatan. Al-afidah
adalah hati-hati, plural. Dia tak letakkan satu hati. Satu hati dipanggil fuad. Fuad. Plural dia adalah, ataupun jamak dia adalah afidah. Begitu juga dengan absar juga plural. Sebab apa tak letakkan seperti as-sam'? Sama' itu, sam'un adalah singular ataupun mufrad. Ini insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Sebab setiap perkataan, kalau tuan-tuan perhatikan, ada sebab yang tersendiri. Kerana apa diletakkan pendengaran dahulu, kemudian penglihatan, kemudian baru hati. Itu semua mempunyai sebab yang tersendiri. InsyaAllah kita akan uraikan satu persatu. Dan selepas daripada itu, kita akan menceritakan tentang sabitnya hari kebangkitan dan juga keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Jadi sebenarnya situasi ataupun gambaran Suratul Sajadah ni sama seperti Suratul Mulk. Cerita tentang azab, situasi orang-orang kafir, kemudian orang-orang beriman, kemudian cerita tentang persamaan antara adakah sama orang Islam, orang kafir. Sama juga dengan Suratul Sajadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya tuan-tuan. Kita sambung pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkati majlis kita pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan atau ada kesalahan bahasa. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.